Assalamualaikum, saya Syafiqah Izzati binti S. Afandi, nombor matrik 285188. Saya akan menjelaskan pengenalan berkaitan isu perumahan di Malaysia. Perumahan merupakan salah satu keutamaan dan juga keperluan asas bagi manusia dan ia juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk kualiti hidup untuk individu, keluarga dan juga komuniti. Dalam perumahan di Malaysia, terdapat beberapa isu yang menjadi isu semasa seperti masalah setingkat, ketidakmampuan golongan rakyat berpendapatan rendah, projek terbengkalai, isu kekurangan tanah dan juga ketidakseimbangan permintaan dan penawaran perumahan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai masalah rumah setinggan yang menjadi salah satu isu dan permasalahan perumahan di Malaysia. Antara faktor yang mendorong berlakunya masalah rumah setinggan terutamanya di bandar ialah faktor migrasi. Ini kerana kawasan bandar merupakan kawasan pencarian pendapatan dan mempunyai kemudahan yang sempurna yang menyebabkan penghijrah ini berpindah ke kawasan bandar. Selain itu, pertempatan setinggan ini menjadi popular kerana taraf hidup yang tinggi. Seperti yang sedia umum mengetahui, kos hidup di bandar sangat tinggi yang menyebabkan penduduk yang berpendapatan rendah tidak berupaya untuk mengakses perumahan yang lengkap di kawasan bandar walaupun rumah mampu bilik. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kesan kewujudan masalah rumah setinggan. Yang pertama ialah kemusnahan ekosistem di kawasan sungai akibat daripada pembuangan sisa pekerjaan, cecair dan juga kumbahan. Selain itu, akibat daripada masalah rumah setinggan, ia menyebabkan kualiti hidup penduduk kawasan setinggan menurun. Ini kerana kawasan setinggan tidak mempunyai tahap sanitasi yang mencukupi, sumber air yang bersih dan sistem perudaraan yang baik. Masalah keselamatan juga tidak lari di kawasan rumah setinggan ini. Keadaan yang sukar boleh mewujudkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan risiko konflik antara individu di kawasan setinggan. Dalam mengatasi masalah rumah setinggan ini, ia memerlukan langkah dan strategi yang komprehensif yang melibatkan kerjasama antara kerajaan, masyarakat, sektor swasta dan institusi bukan kerajaan. Antara langkah yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi masalah rumah setinggan adalah dengan menyediakan lot tanah kepada penduduk setinggan. Penyediaan lot tanah kepada penduduk setinggan bagi membina rumah yang lebih baik dan di kawasan yang lebih sesuai. Selain itu, langkah yang dilaksanakan dalam mengatasi masalah rumah setinggan adalah melalui program perumahan rakyat iaitu PPR. Antara objektif utama projek ini adalah untuk mengawal dan mendapatkan semula setinggan, menyediakan kemudahan dan meringankan beban golongan miskin. Langkah yang terakhir ialah pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa perlu melakukan pemantauan dari hari ke hari. Ini bagi mengelakkan pencerobohan tanah secara haram untuk menjadikan kawasan setinggan yang baru. Terdapat beberapa cabaran dalam usaha mengatasi masalah perumahan setinggan iaitu keterbatasan sumber. Sumber ini diboleh kaitkan dengan sumber kewangan dan juga sumber manusia yang terdiri daripada kaki tangan dan juga anggota pemantauan. Selain itu, cabaran yang dihadapi dalam mengatasi masalah perumahan setinggan ialah mentaliti penduduk. Pemikiran dan gaya hidup penduduk setinggan berbeza daripada pelbagai aspek. Cabaran yang terakhir dalam mengatasi masalah perumahan setinggan ialah kurangnya kesedaran dalam kalangan mereka. Penduduk setinggan tidak mengetahui bahawa tanah yang diduduki itu tidak sah dan boleh diambil pada bila-bila masa sahaja. Faktor pertama ialah kemampuan kewangan terbatas. Individu atau keluarga tersebut mempunyai pendapatan rendah mungkin menghadapi kesukaran dalam pembiayaan perumahan. Pada zaman sekarang, kos sara hidup meningkat. Oleh itu, ini menyebabkan kesukaran dalam menyediakan dana untuk keperluan pembiayaan perumahan. Yang kedua ialah kenaikan kos perumahan. Ia termasuk harga jual dan sewa dapat menjadikan individu yang ingin memiliki perumahan menjadi tidak mampu. Kenaikan ini disebabkan oleh faktor seperti peningkatan kos bahan binaan, tanah yang mahal atau permintaan yang tinggi dalam pasaran hartanah. Yang ketiga ialah sukar memperoleh pembiayaan. Individu yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan dari institusi kewangan
mungkin menghadapi kesulitan. Pihak bank atau mana-mana institusi kewangan menggunakan rekod kredit untuk menilai risiko kredit, dan rekod kredit yang buruk dapat mengurangkan keyakinan untuk meluluskan pembiayaan. Kesan yang pertama ialah ketidakstabilan tempat tinggal. Individu yang mengalami kesulitan dalam memiliki perumahan mungkin mengalami ketidakstabilan tempat tinggal. Ini dapat mengakibatkan mereka kerap berpindah, tinggal di tempat yang tidak aman dan kurang selesa atau terus bergantung pada tempat tinggal sementara. Yang kedua ialah tekanan kewangan. Pembiayaan yang tinggi untuk menyewa atau pembelian rumah mungkin dapat mewujudkan tekanan kewangan yang besar. Oleh itu, individu tersebut mungkin berasa sulit untuk merancang jangka masa panjang atau mengatasi ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga ialah kaitan jenayah. Kawasan yang mempunyai tahap ketidakamanan perumahan yang tinggi mungkin mengalami peningkatan jenayah. Ketidakstabilan kediaman dan pengasingan sosial boleh menjadikan individu dan komuniti lebih terdedah kepada aktiviti jenayah. Cabaran pertama adalah harga hartanah meningkat. Jika trend kenaikan harga hartanah berterusan, individu mungkin menghadapi kesukaran untuk mengumpul wang pendahuluan yang mencukupi dan membayar ansuran bulanan. Yang kedua ialah persaingan yang ketat. Kewujudan pelaburan hartanah yang mencari peluang pelaburan boleh meningkatkan persaingan. Sebagai contohnya, sesetengah kawasan terutamanya di pusat bandar mempunyai ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan mungkin terhad. Yang ketiga ialah kadar faedah kadar janji yang tinggi. Kadar faedah yang tinggi meningkatkan jumlah faedah yang mesti dibayar oleh peminjam sepanjang hayat pinjaman. Ini boleh mengakibatkan beban kewangan yang lebih tinggi dan menjadikan bayaran bulanan lebih mahal. Langkah pertama ialah pengurangan caj pemajuan dan kos pematuhan. Sebagai contohnya, mengenakan caj pemantauan yang lebih rendah, mempercepatkan proses kelulusan serta kos penukaran status guna tanah yang lebih rendah dan mengecualikan kos pematuhan untuk pembangunan rumah pemilik. Yang kedua ialah entiti tunggal dan sistem bersepadu. Dengan menambah baik kecekapan bekalan rumah pemilik, menyelaraskan maklumat perumahan secara berpusat melalui satu entiti, boleh mengimbangi semula bekalan ke arah kemampuan dan memastikan pembangunan projek baru berlaku di lokasi yang sesuai dengan sambungan trafik yang selesa. Langkah yang terakhir ialah meningkatkan tahap celik kewangan isi rumah. Ini adalah penting bagi pembeli menilai keupayaan mereka untuk memenuhi komitmen kewangan yang berkaitan dengan pemilikan perumahan, termasuk bayaran gadai janji dan kos lain yang berkaitan. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit iaitu AKBK menawarkan modul pendidikan kewangan dalam talian yang mudah untuk pembeli perumahan. Assalamualaikum, saya Nurul Atika binti Johari. Nombor matrik saya ialah 286168. Saya akan menerangkan tentang projek terbengkalai. Projek terbengkalai merupakan projek yang tidak siap dalam tempoh atau luar tempoh perjanjian jual beli dan tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan. Untuk terbengkalai dalam tempoh, kemajuan kerja terhenti bagi tempoh yang berterusan selama 6 bulan atau lebih. Untuk terbengkalai luar tempoh, gagal menyiapkan projek dalam tempoh perjanjian jual beli. Faktor projek terbengkalai yang pertama ialah bekalan terhad dan perubahan harga bahan binaan di pasaran. Perubahan harga bahan binaan yang menjadi lebih mahal disebabkan masalah ekonomi dan kewangan dalam negara menyebabkan perubahan harga meningkat secara mendadak. Ini akan memberi kesan kepada pemaju untuk menanggung kenaikan kos tersebut, terutamanya bahan binaan utama seperti keluli dan simen. Yang kedua ialah pemaju tidak membuat kajian dengan tepat. Kajian ini dijalankan untuk menentukan sama ada projek akan mendapat kelulusan undang-undang, dapat memenuhi permintaan di pasaran hartanah serta memperoleh keuntungan yang optimal disebabkan pembangunan hartanah merupakan pelaburan modal yang besar. Masalah yang terjadi semasa proses pelaksanaan projek tersebut disebabkan kajian yang tidak dilakukan sempurna, boleh menyebabkan projek tergendala dan sehingga menyebabkan projek terbengkalai. Yang ketiga ialah pemaju tidak bertanggungjawab. Projek terbengkalai disebabkan pengurus pemaju mengalami masalah seperti diisytiharkan muflis, menyebabkan projek pembinaan tidak dapat menyiap mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Kebiasaannya pemaju yang telah muflis akan menghilangkan diri sehingga
pihak yang terlibat tidak mampu untuk meneruskan projek perumahan dan menyebabkan projek terbengkalai. Yang keempat ialah penguatkuasa undang-undang peraturan yang ketat, iaitu setelah pemaju mendapat kebenaran merancang, pemaju perlu melaksanakan projek serta-merta. Pembinaan projek pada waktu yang tidak tepat, iaitu berlaku masalah ekonomi menyebabkan permintaan terhadap rumah berkurangan. Walau bagaimanapun, pembinaan terpaksa diteruskan dengan andaian jualan rumah akan meningkat pada kemudian hari. Langkah terbaik oleh pemaju ialah mengurangkan kerugian dengan menghentikan projek tersebut hingga menyebabkan projek tersebut terbengkalai. Kesan projek terbengkalai. Pertama, kesan terhadap pembeli. Pembeli menerima kesan yang besar apabila berlakunya projek rumah terbengkalai kerana pembeli perlu membayar balik pinjaman termasuk faedah kepada pembiaya, iaitu kebanyakan terdiri pada pihak bank, walaupun tiada jaminan rumah tersebut akan disiapkan dan diserahkan kepada pembeli. Yang kedua ialah kesan terhadap pihak berkepentingan. Apabila pihak yang terlibat dalam masalah perumahan terbengkalai, iaitu pembiaya, tuan tanah, kontraktor, pemaju dan pembeli akan menghadapi kesan yang berbeza. Ini akan menimbulkan isu manipulasi oleh pihak tertentu dan selanjutnya menjadikan usaha pemulihan projek terbengkalai menjadi sukar. Yang ketiga ialah kesan terhadap pemaju. Apabila berlaku projek terbengkalai dan pemaju asal atau pemaju baru ingin melaksanakan projek tersebut akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan suntikan dana, sama ada melalui pinjaman bank atau modal pelaburan syarikat. Yang keempat ialah kesan terhadap industri perumahan. Projek terbengkalai akan menjejaskan industri perumahan dan hartanah disebabkan tidak dapat melaksanakan projek perumahan dengan baik dan mengikut masa yang telah ditetapkan. Langkah untuk mengatasi projek terbengkalai. Yang pertama ialah tindakan yang boleh diambil oleh pembeli. Sekiranya pembeli menghadapi situasi perumahan terbengkalai, pembeli boleh membatalkan perjanjian jual beli dengan pemaju sekiranya pemaju tersebut gagal meneruskan projek perumahan dalam tempoh 6 bulan secara berterusan dan disahkan oleh pegawai perumahan serta mendapat kebenaran bertulis dari pihak bank mengikut Akta Pemaju Perumahan Kawalan dan Pelesenan 1966. Yang kedua, tindakan terhadap pemaju. Dengan wujudnya Akta 118 Akta Pemaju Perumahan Kawalan dan Pelesenan 1966, ini mampu melahirkan pemaju yang bertanggungjawab dalam melaksanakan projek mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan serta dapat melindungi pembeli daripada ditipu oleh pemaju. Akta ini boleh mengurangkan projek terbengkalai di dalam negara disebabkan pemantauan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab. Yang ketiga ialah tindakan Jabatan Perumahan Negara dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Tindakan yang boleh diambil oleh pihak tersebut ialah mengetatkan prosedur pengeluaran lesen kepada pemaju dan memastikan pemberian lesen kepada pemaju mengikut Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 serta lesen yang dikeluarkan kepada pemaju yang benar-benar layak untuk melaksanakan projek perumahan. Yang keempat ialah tindakan kerajaan negeri seperti yang dilakukan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor yang berusaha untuk mengatasi masalah projek terbengkalai di Selangor. Sedangkan bidang kuasa kerajaan negeri terhad dalam pentadbiran dan selebihnya berpihak kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Walau bagaimanapun, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor memainkan peranan penting dalam merangkap plan pemulihan dan penyelesaian semula projek terbengkalai sama ada projek tersebut berdaya untuk dipulihkan. Cabaran projek terbengkalai. Antara cabaran yang dihadapi oleh pemaju baru untuk mengendali projek terbengkalai ialah pertama, pemaju asal enggan memberi kerjasama. Pemaju baru perlu mendapatkan segala maklumat mengenai projek tersebut seperti pembekal, pembiaya, pembeli, tetapi pemaju asal enggan memberi maklumat tersebut. Yang kedua, sukar mendapat kepercayaan pembeli baru untuk membeli baki unit rumah yang tidak terjual. Apabila projek tersebut menjadi projek terbengkalai, menyebabkan pembeli tidak yakin untuk membeli unit rumah yang berbaki tersebut disebabkan kemungkinan projek tersebut akan terbengkalai sekali lagi. Yang ketiga ialah kontraktor baru meletakkan harga yang tinggi. Kenaikan kos ini disebabkan kontraktor baru perlu mengkaji penggunaan tersebut terlebih dahulu sebelum
perumahan disebabkan projek tersebut pernah terbengkalai menyebabkan pihak bank sukar memberi pinjaman kepada pemaju baru. Bagi proses pemulihan projek terbengkalai memerlukan sokongan yang kuat daripada institusi keuangan. Yang kelima ialah syarat baru oleh pihak berkuasa tempatan. Semasa tempoh terbengkalai tersebut, kemungkinan pihak PBT akan mengeluarkan syarat pembangunan baru seperti syarat ukuran rumah, spesifikasi bahan binaan, sistem pembalitan dan sebagainya. Pemaju baru perlu mematuhi syarat tersebut dan terpaksa menambah kos pemulihan. Yang keenam ialah perubahan bahan binaan. Pemaju akan mengalami kesukaran untuk mendapatkan bahan binaan asal projek sekiranya projek tersebut telah terbengkalai lebih 5 tahun kerana kemungkinan pengeluaran bahan tersebut tidak dikeluarkan lagi. Okey, seterusnya saya Nur Atika menerangkan berkaitan isu kekurangan tanah untuk perumahan di Malaysia. Masalah ini menjadi suatu kebimbangan kerana tempat tinggal merupakan keperluan yang perlu ada bagi setiap penduduk. Namun, disebabkan penduduk yang terlalu ramai di sesuatu kawasan, ia telah menyebabkan kawasan tanah menjadi terhad untuk mendirikan kawasan perumahan. Okey, antara faktor yang mendorong berlakunya isu kekurangan tanah ni adalah disebabkan oleh peningkatan penduduk. Okey, di Malaysia kadar pertumbuhan penduduk adalah pesat. Fenomena ini seterusnya memberi impak yang besar terhadap permintaan perumahan di mana ia semakin ramai individu yang berusaha untuk mencari tempat tinggal yang lebih selesa dan harga rumah yang berpatutan. Selain itu ialah faktor ketidakseimbangan pembangunan. Ini kerana kebanyakan pembangunan dari segi ekonomi berpusat di kawasan bandar-bandar besar. Kawasan luar bandar pula akan mengalami pertumbuhan yang agak perlahan berbanding di kawasan bandar di mana ramai penduduk daripada luar bandar ni akan berpindah ke bandar dan akan menyebabkan permintaan untuk perumahan di bandar semakin tinggi. Seterusnya ialah kesan masalah kekurangan tanah perumahan. Okey, yang pertama ialah peningkatan harga tanah akan berlaku. Ini kerana permintaan yang tinggi terhadap bekalan tanah pula adalah rendah. Perkara ini sering berlaku di kawasan tumpuan seperti di Kuala Lumpur yang mempunyai penduduk yang ramai. Okey, kesan yang kedua ialah kawasan perumahan yang tidak selesa. Ini kerana tanah yang terhad ni akan menyebabkan penduduk di kawasan perumahan tersebut mereka akan tidak selesa dan akan memberi kesan negatif kepada penduduk di sekitarnya juga seperti mengalami kesesakan lalu lintas. Okey, akhir sekali saya akan menerangkan tentang langkah untuk mengatasi isu kekurangan tanah ini. Antaranya ialah penyusunan semula ruang bandar. Perancangan untuk membangunkan semula bandar itu perlulah meliputi pelbagai aspek seperti perumahan, pengangkutan dan kemudahan awam juga agar dapat memudahkan penduduk setempat untuk mendapat akses tersebut dengan lebih mudah. Langkah yang terakhir ialah pemantapan penguatkuasaan undang-undang. Tindakan segera perlulah diambil jika mempunyai pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan perlu mengenakan hukuman yang tegas agar dapat memberi pengajaran kepada pemaju yang lain juga. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan dan penawaran perumahan, antaranya ialah infrastruktur, ekonomi dan juga dasar perumahan. Dalam isu perumahan ini, infrastruktur pengangkutan penting bagi sistem air bersih, sanitasi dan elektrik bagi mempengaruhi kelayakan dan kualiti perumahan. Selain itu juga, infrastruktur yang baik dapat juga meningkatkan kehidupan seharian penduduk. Kedua, ekonomi. Faktor ekonomi boleh memberi kesan yang besar terhadap ketidakseimbangan antaranya permintaan dan penawaran dalam isu perumahan. Sekiranya ekonomi berkembang, maka permintaan untuk perumahan biasanya meningkat kerana orang ramai mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah dasar perumahan.
Dasar perumahan merujuk kepada satu siri dasar, strategi dan juga langkah yang diambil oleh kerajaan atau institusi berkaitan bagi mengurus, membangunkan dan memastikan ketersediaan perumahan di Malaysia yang mencukupi untuk penduduk. Antara kesan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran disebabkan harga tinggi, isu kekurangan rumah mampu milik dan juga masalah setinggan. Harga tinggi disebabkan oleh permintaan yang tinggi dan juga kos bahan binaan. Hal ini akan menghadkan akses setengah kepada pembeli untuk membeli rumah. Kedua ialah kekurangan rumah mampu milik. Hal ini disebabkan mereka tidak mampu membeli rumah mampu milik kerana harga yang sangat tinggi, terutamanya kepada golongan yang berpendapatan rendah. Ketiga ialah masalah setinggan. Ini terjadi kerana ramai orang berpindah ke bandar membangun untuk mencari peluang pekerjaan berbanding kawasan luar bandar, sehingga mereka terpaksa tinggal di kawasan setinggan untuk mengurangkan kos sara hidup mereka. Terdapat 3 cabaran iaitu kos pembinaan, perbezaan lokasi atau geografi dan peningkatan permintaan perumahan. Perbezaan lokasi dan geografi terjadi kerana kenaikan harga bahan binaan, upah tenaga buruh dan pengaruh pasaran hartanah. Hal ini akan menyebabkan keberkesanan projek berlaku. Kedua ialah perbezaan lokasi dan geografi. Hal ini merupakan satu elemen utama yang menentukan daya maju kerana ia merupakan kemudahan yang paling penting memenuhi keperluan dan keinginan pembelian rumah. Ketiga ialah peningkatan permintaan perumahan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, migrasi, peluang pekerjaan dan lain-lain lagi. Langkah bagi mengatasi isu ini adalah pertama, meningkatkan pembangunan perumahan. Hal ini memerlukan kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta dengan penyediaan seperti menyediakan tanah mampu milik kepada golongan yang berpendapatan rendah serta juga insentif untuk pemaju. Kedua adalah mengurangkan cost barrier. Cost barrier merupakan salah satu halangan kos tinggi sesuatu terhadap seseorang. Dalam konteks perumahan, cost barrier boleh merujuk kepada atau halangan kewangan yang tinggi yang mungkin menyukarkan individu atau syarikat bagi menyertai sesuatu aktiviti. Langkah yang ketiga ialah menyediakan peluang pekerjaan di kawasan yang berkembang maju dan juga membangun. Hal ini dapat mengatasi masalah perumahan dengan meningkatkan daya beli penduduk setempat. Sekian daripada saya, terima kasih. Kesimpulannya, isu masalah perumahan perlu diperbaiki agar penduduk negara dapat menikmati perumahan di Malaysia dengan keadaan yang baik dan selesa. Oleh itu, pelbagai langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, wujudnya dasar perumahan negara yang berobjektifkan menyediakan perumahan yang mencukupi dan berkualiti dengan kemudahan yang lengkap dan persekitaran yang kondusif, meningkatkan keupayaan dan stabiliti rakyat dalam memiliki rumah atau menyewa rumah dan menetapkan hala tuju kemampuan sektor perumahan. Akhir kalam, semoga isu perumahan dalam negara mampu diselesaikan agar dapat memberi keselesaan kepada penduduk negara serta dapat meningkatkan pembangunan dalam negara.